tu nanti melalui review, dan nanti customer akan membagi review yang bagus tentang servis, tentang kita punya pembawaan diri, behave kita macam mana, dan secara tak langsung dia akan menaikkan image hotel tersebut. So kami ini bertindak sebagai ambassador kepada setiap organisasi tu tuan. So saya berfikiran dan berpendapat macam itulah. Sebelum dilantik sebagai manager, mungkin tuan boleh ceritakan starting tuan bertugas di hotel ataupun di restoran. Okey tuan, saya setelah saya tamat persekolahan pada tahun 94, saya adalah aliran vocational, student vocational, dan pada waktu itu saya menanam iltizam untuk berkhidmat di dalam industri tenaga mahir. Sebab saya melalui satu frasa di mana kemahiran adalah sesuatu benda yang saya idam-idamkan pada waktu dululah. So saya punya target nak jadi sebagai seorang technician ataupun engineering. Akan tetapi rezeki saya tidak memihak kepada saya dalam aliran tu, dan saya tak tahu macam mana saya boleh terjebak pergi dalam industri perhotelan ni, kerana pada waktu tu saya melintas di satu kawasan hotel dan saya melihat dan saya kagum dengan cara pemakaian diorang, dengan uniform yang kemas, dengan disikat rapi rambut, presentation pun nampak solid, everything was tip top, dan saya rasa macam teruja. Saya rasa dia dengan pakaian dia vast, dengan dia punya body posture dan cara dia melayan tetamu dengan betul-betul sopan santun, dan saya mula-mula menanam impian. Saya rasa macam kerja ni pun macam best jugalah kalau nak try. So pada masa tu peluang kerja pada masa tu adalah banyak. Kita masa tu industri perhotelan masa tu tengah berkembang. Dia ibarat seperti macam cendawan tumbuh lepas hujan lah tuan. So dia punya opportunity tu banyak. So saya bermula kerja hotel ni pada tahun 1996. So 2 tahun selepas saya tamat sekolahan. So daripada sana saya mengorak langkah daripada bawahan, daripada tak tahu apa sampai saya belajar dengan saya punya sifu-sifu, dengan saya punya guru yang dynamic, hingga membawa saya kepada hari ini tuan. Saya dah melalui banyak frasa, belajar, jatuh bangun, good bad, apa semua dah high low, but it's a part and parcel of life. Saya bangga dengan apa pencapaian yang saya sampai pada hari ini, dan saya rasa bersyukurlah. Dan tip-tip untuk kita sihat, kekal sihat tu adalah exercise tuan. Walaupun kita bekerja, kita sepatutnya kena spend masa untuk tubuh badan kita. Macam saya suka hiking. Saya suka naik gunung, bukit, gunung, semua saya suka. Every month lah pergi? Not every month tuan. Saya sekarang ni pun because of busy ni saya tak ada kesempatan. Kalau tidak memang saya every week ataupun dalam seminggu tu 2 kali saya akan follow saya punya tim-tim. Carilah lokasi-lokasi mana yang sesuai untuk pendakian dan sebagainya lah, berkemah dan sebagainya. Bukit gunung mana yang dah sampai? Dalam Negeri Sembilan ni yang tertinggi adalah Gunung Besar Hantu lah, di mana pendakian pergi balik tu memakan masa selama 13 jam. So 6 jam naik dan 6 jam turun lah. Di mana location? Di Jelebu tuan. Gunung Besar Hantu. Gunung Besar Hantu. Ini pertama kali saya dengar. Apa beza dengan Gunung Datuk? Gunung Datuk dia ketinggian dia tak sama. Gunung Datuk perlu masa dalam 2 jam saja tuan untuk sampai ke peak. Cuma Gunung Datuk ni dia punya trek tu, pendakian dia tu dia agak mencanak sikit tuan, dia menegak. Dia tak ada landai. Kalau macam Gunung Berembun di kawasan pantai sebelum Jelebu, Gunung Berembun pun cantik juga, tempat yang yang crash site tu, yang ada satu zaman British punya kapal terbang yang terhempas tu, lokasi dia di Gunung Berembun. Di sana tu dia punya air terjun dia cantik. Sudah pernah pergi ke Kinabalu? Kinabalu belum. Itu adalah salah satu daripada saya punya wish list. InsyaAllah pada satu ketika dan masa nanti saya harap saya dapat pergi untuk tawan Gunung Kinabalu pula lah. Di samping G7 yang lain lah, seperti Gunung Tahan dan sebagainya lah.
Bagaimana starting you minat hiking tu? Sebenarnya tuan, hiking ni saya asal orang kampung tuan. So saya hutan, ilmu hutan ni bukan nak kata saya hebat tak. Sebab saya orang kampung, saya sukakan kehidupan dalam hutan tu. Pasal apa? Hutan ni kalau kita tak pelihara, dia banyak mengandungi khazanah-khazanah tuan. Selain daripada alam flora dan fauna tu, dia juga ada mengandungi tumbuh-tumbuhan yang ada manfaat untuk kita punya kesihatan. Contoh macam tongkat ali, akar tembok langit, pelbagai macam akar kayu dan sebagainya, di mana orang kampung memang diorang sejak turun-temurun diorang percaya dengan benda-benda macam ni untuk kesihatan diorang, rohani dan jasmani tu. Dia orang kata sukar untuk mencabut tongkat ali. Macam mana tip mencabut Okey tongkat tuan, ali? saya sebenarnya tak adalah kata pandai sangat dalam bab ni. Cuma dia orang kata nak menarik tongkat ali ni dia ada cara-cara khusus yang tertentu di mana perlu selawat Nabi dan posisi kita tak boleh menarik secara direct, dia kena membelakangkan pokok tu macam begini dan kita tarik. Dia ada cara dia. Kalau kita force diri kita tarik macam menarik pokok biasa, akan berjaya. Dia ada dia punya langkah-langkah yang tertentu lah. Bagi orang yang mahir, dia memang dah tahulah bagaimana cara nak cabut akar tongkat ali lah. Okey, kembali kepada cerita hotel tadi. Sini bilik ada berapa bilik? Yang murah dan yang termahal. Okey tuan. Dia dalam hotel ni dia ada banyak bilik kategori. Yang kategori yang termahal tu adalah mana yang bilik yang menghadap ke laut, yang sea view. Sea view yang di hujung sana tu yang di mana dia ada villa yang lower level dan juga upper level. So yang itu bilik yang mahal dan itu anggaran dalam 1,000 lebih lah tuan. So manakala bilik-bilik lain yang normal ni macam garden ni semua ni, dia cost dia lebih kurang dalam 400 lebih ke 800 sahaja. So kalau bilik yang mahal tu adalah bilik-bilik eksklusif, yang bilik besar especially untuk family lah. Ada bilik VIP dan berapa harga dia? Okay, bilik VIP commonly tahu saya yang saya pernah lalui lah adalah di mana selalunya MB, bekas MB Negeri Sembilan dan juga kita punya ketua pembangkang lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada masa tu dia ada buat polling kat sini untuk election untuk Coalition punya parliamentary di tingkat atas lah. Berapa kos? Dia bilik tu dia bergabung. Bilik tu agak eksklusif dan dia menjangkau ke almost 2,000. Okey, yang selebriti daripada luar negara lah, VIP ketua negara yang pernah menginap di Grand Leziz. Kalau selebriti tu memang ramai tuan. Kalau yang domestik punya kita punya selebriti memang banyak yang ada. Dan eventually kita punya Michael Ang selalu buat kita punya The Maid season 2 yang terbaru dia orang buat itu rakaman drama di kawasan hotel kita juga tuan. Semasa PKP pun ada tuan. Yang VIP pada luar negara? VIP pada luar negara tak banyak tuan. Sebab kebanyakan yang luar negara tu dia akan memilih resort-resort yang lagi lebih international lah. Contoh seperti Hibiscus lah. Yang sana lebih eksklusif. Sebab di sana dia ada dia punya itu bilik yang besar, presidential suite, di mana boleh menampung sehingga 30 orang dalam satu masa. Bagaimana dengan remaja yang di luar sana yang berminat tetapi tidak tahu bagaimana nak memohon kerja di hotel? Okey, dengan kita punya sistem internet sekarang ni adalah semuanya di ujung jari tuan. Segala-galanya adalah online. Jadi dia boleh survey dan juga dia boleh datang ke hotel-hotel kami ni untuk membuat sesi temu duga, di mana kita akan memberi job application form untuk diorang untuk mengisi dan juga untuk apply, dan seterusnya ditemu duga oleh pasukan-pasukan daripada kita punya human resource lah. Okey, tip last sekali lah, kata-kata kesimpulan yang kedua, tip bekerja di hotel yang memerlukan disiplin, etika
Okey, bagi pendapat saya, kalau untuk kita mencapai sesuatu kejayaan dalam kita punya karier, kita perlu kena ada satu kepercayaan pada diri sendiri, di mana kita tidak boleh terlalu selesa berada dalam satu kedudukan. Kita kena challenge diri kita sendiri untuk go to the next level. Selain pada itu, kita kena percaya dengan kita punya keupayaan. Di samping disiplin juga memegang peranan yang penting, dan juga kita harus ada kepercayaan among kita dalam satu-satu pasukan, kerana kita mempercayai kerja sepasukan untuk mencapai matlamat dan juga objektif setiap jabatan ataupun department itu sendirilah. Dan pada masa yang sama, saya rasa bagaimana kita membawa diri kita, how we present kita punya diri kita kepada tetamu-tetamu juga adalah satu benda yang elemen yang perlu diambil perhatian lah. So kita berjaya di masa-masa akan datang, kita kena ada all of these things lah, Encik Wan. Okey, yang lagi satu soalan. Kerja hotel ni memerlukan masa kerja 2 shift. Bagaimana you nak membahagikan masa? Berbeza dengan kerja tempat lain, boleh lari pergi cleaning, boleh lari pergi workshop. Mungkin di sini tak boleh lari-lari kan? Macam mana nak bahagikan masa antara kerjaya dan family? Okey, dia dalam industri perhotelan ni, bila kita dah terjebak dalam industri perhotelan ni, memang betul Cik Wan, family itu adalah important, career also important. Kita kena pandai balance kan. So that means kita ada satu planning di mana kita, kalau certain individu tu perlukan masa untuk nak spend time untuk family, dia nak pergi untuk family retreat, kita akan plankan cuti untuk dia orang, di mana akan ada member team yang lain yang akan cover untuk dia. So itu tak ada masalah. So kita akan sentiasa ada sikap terbuka, two-way communication, dan kita akan uruskan. Sebab kita tak boleh terlalu restriction sangat dengan kerja. So kita kena pandai bahagi-bahagikan jugalah. So planning is very important. Kita punya needs of the people, society is also important. Diorang kena juga bercampur juga dengan perkara-perkara yang di luar lah, seperti Cik Wan bagi tahu tadi. Kalau macam nak ke klinik, tak ada masalah. Kita ada dia punya prosedur. Dia boleh mendapatkan verifikasi daripada kita punya department head untuk keluar untuk ke tempat-tempat tertentu lah, ke klinik ke, ataupun nak pergi workshop ke, ataupun ada masalah-masalah yang tertentu, kita communicate. So itu tidak ada masalah. Bagaimana mungkin you ni berasal daripada Malay stream, bagaimana you nak bahasa Inggeris you tu nak improvekan dia dengan sesuai dengan kerja-kerja di hotel, pelanggan-pelanggan yang berbilang mangsa? Bagi saya, bahasa Inggeris ni adalah global. Untuk menguasai sesuatu bahasa tu, kita kena ada sikap untuk belajar, memperbaiki daripada segi pertuturan, dari segi pemahaman, dan juga daripada segi kita berinteraksi. Bagi saya suka mentelaah buku dan saya suka membaca buku. Saya punya leader satu masa dia pernah bagi tahu saya, Rozi, kalau you nak menguasai satu bidang bahasa, you kena belajar bahasa tu daripada gunakan dia punya dictionary, sentiasa latih diri you baca surat khabar, media elektronik dalam bahasa Inggeris. Secara tak langsung lama-lamaan dia akan membuatkan you, melatih you untuk faham. Dan you implementkan apa yang you faham tadi tu, grammar, vocabulary dia, pronunciation dia, dengan you punya colleagues. Lama-kelamaan bila kita belajar, walaupun salah, lama-kelamaan kita akan dapat menguasai bahasa tu. Itu adalah bagi pendapat saya lah. Okey, terima kasih. Pagi ni kita berpeluang dengan Cik Muhammad Rozi, restoran manager di Grand Lexis, Rozelle. Ya, terima kasih. Kita bertuahlah di luar sana. Jadi tuan-tuan, jangan lupa kalau nak minta kerja hotel, boleh jumpa Encik Rozi di Grand Lexis Port Dickson. Sekian, terima kasih kerana memberi kerjasama yang terbaik. Terima kasih. Saya pun berpuas hati kerana dapat diinterview oleh Encik Wan pada hari ini.
besar saya punya penghormatan tu bagi saya lah, sebab ini adalah pertama kali. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum.